الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكتب علينا بشريعة الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الممدوح في القرآن والمبعوث للعالمين رحمة. اللهم صل وسلم على محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وأدركنا بخلقه وعلمنا بآدابه وأعنا على استنان بسنة إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Al-Isra ayat 111. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita baru saja melalui tarbiyah Ramadan yang merupakan suatu proses dalam melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Kejayaannya itu akan sempurna jika dihiasi dengan bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat untuk melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Bersyukur menurut Imam Al-Ghazali adalah bermaksud memanfaatkan potensi anugerah Allah untuk melaksanakan amal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Antaranya yang pertama, bersyukur dengan hati dan perasaan. Selalu ingat kepada Allah dan juga mengingati mati dengan memiliki perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun jua. Yang kedua, bersyukur dengan mulut dan ucapan seperti membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan seperti melakukan ibadah solat 5 waktu, puasa wajib dan sunat. Dan yang keempat, bersyukur dengan harta benda seperti membantu orang yang memerlukan pertolongan dengan melakukan zakat dan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Firman Allah dalam ayat 6 surah Al-Tahrim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa jua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah bermaksud melakukan ketaatan kepada Allah
dan meninggalkan perkara maksiat, serta perbanyakkan untuk berzikir kepada Allah, maka dengannya Allah selamatkan kita semua dari bakaran api neraka. Kita pada hari ini kebanyakan datang untuk solat hari raya bersama keluarga tercinta. Ada yang lama berpisah dan tidak berjumpa akibat sibuk dengan urusan kerja maupun adanya PKP. Maka pada hari lebaran ini kita disatukan semula atas dasar sayang, kasih sayang berteraskan iman. Anak-anak yang pulang dari perantauan, ingatlah, emak ayah kita begitu bersusah payah membesarkan kita, memberi segala macam ilmu dan didikan. Bila anak-anak pulang ke kampung halaman untuk berhari raya, mulalah si emak sibuk memasak makanan kegemaran anak-anak, melakukan itu dan ini untuk membahagiakan anak-anaknya. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak merumut makanan tidak sedap dan sebagainya. Kecil hati si emak, pernah kita ambil peduli si ayah menunggu-nunggu di ruang tamu untuk membual-bual dengan anak-anaknya, untuk berbual-bual dengan anak-anak. Terlalu rindu mereka dengan hilal tawa kita. Tapi kita lebih suka menghabiskan masa berkurung di dalam bilik dan bergayut dengan kawan-kawan. Kalau berada dengan ibu bapa pun, mata dan tangan tumpu ke arah handphone masing-masing. Pertanyaan mak dan ayah pun dijawab dengan acuh tak acuh saja. Begitulah fenomena perangai anak-anak hari ini. Sedarlah dan insaflah kita sebagai anak-anak. Membahagiakan ibu bapa itu adalah sebahagian daripada kewajipan anak-anak. Janganlah apabila mak ayah sudah tiada, kita baru hendak menyesal dan merindui mereka. Gunalah peluang dan saat berhari raya ini untuk meluangkan masa bersama mereka sebaik mungkin. Si emak dan ayah pula semakin meningkat usia, hati makin sensitif, mudah terasa dan merajuk dengan perangai anak-anak. Minta tolong anak-anak, anak kata penat. Suruh anak buat itu dan ini, bertangguh-tangguh pula. Ajak buat kebajikan, ada bermacam alasan. Terasa hati dan kecil hati dah macam bersarang dalam jiwa. Sebagai mak dan ayah, bersabarlah, beristighfarlah dan berdoa banyak-banyak. Lawanlah bisikan syaitan untuk mendoakan yang tidak baik untuk anak-anak. Wahai emak dan ayah, jaga iman dan jagalah hati. Ingatlah, sayang anak bukan sahaja semasa dunia, malahan hingga ke akhirat sana. Utamakan anak kita kerana kita menunggu-nunggu akan doanya apabila kita berada di alam barzakh nanti. Doa orang lain, apatah lagi anak orang lain, belum ada jaminan akan sampai kepada kita di alam barzakh sana. Sebelum terlambat, marilah kita sama-sama mengenalkan hasil tabiah Ramadan yang baru lalu untuk mewajibkan keluarga yang mengutamakan akhirat melalui beberapa cara. Antaranya yang pertama, bekalkan keluarga dengan ilmu. Yang kedua, didik mereka menjadi pribadi yang mulia dan beradab. Yang ketiga, ajak keluarga melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, larang keluarga daripada melakukan maksiat. Dan yang kelima, bimbing keluarga untuk selalu ingat kepada Allah dan berzikir kepadanya. Dan yang keenam, banyak berdoa agar Allah memberi kebahagiaan dunia dan akhirat kepada ahli keluarga kita. Muslimin muslimat yang diberkati Allah, firman Allah dalam ayat 9 surah Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kehangatan menyambut Aidilfitri tidak melalaikan kita di dalam sibuk mengurus harta juga anak, tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Mari kita sama-sama bermuhasabah tentang hasil tabiah Ramadan yang baru berlalu. Sudah semestinya kita akan menjadi manusia yang semakin hampir kepadanya. Antaranya hubungan kita dengan Al-Quran. Di mana jika pada bulan Ramadan kita mampu baca dan mengkhatam Al-Quran,
maka adakah pembacaan Al-Quran ini dapat diteruskan di luar Ramadan? Kita menjadikan surau masjid sebagai rumah kita yang kedua sepanjang bulan Ramadan. Begitu khusyuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan sepatutnya tradisi ini diteruskan pada malam-malam walau di luar Ramadan. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran sebagai surat penting dari Tuhan mereka. Oleh kerana itu mereka mentadaburinya pada malam hari dan mengamalnya pada siang hari. Tanyalah pada diri kita tentang sejauh mana kita mendekati Al-Quran. Jangan pula bangun dari tidur terus baca WhatsApp, SMS, Facebook, tapi tak ada masa untuk baca Al-Quran. Bagi yang belum pandai atau lancar baca Al-Quran, berusahalah untuk menguasainya supaya Al-Quran dekat di hati kita, kerana di alam kubur dan akhirat Al-Quran akan datang kepada mereka yang selalu baca sebagai saksi untuk memberi syafaat kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan syufa'a li sahibiha hatta ghafira lahu tabarakalladzi biyadil mulk. Maksudnya, sesungguhnya surah dalam Al-Quran padanya yang mengandungi 30 ayat, ia dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga diampunkan dosanya. Ia adalah surah Al-Mulk. Jatuh bangun, maju mundur, mulia hina, berjaya gagalnya kita umat Islam bergantung kepada sejauh mana ikatan kita dengan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadat, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Oleh itu, kita wajib bersungguh dalam memperjuangkan sistem dan dasar Islam. Di tangan kita ada dua pilihan, sama ada julang atau benamkan sistem Islam, subur atau kuburkan sistem Al-Quran, tunduk akur kepada perintah Allah atau jatuh tersubur di kaki musuh. Mutakhir ini kita melihat orang bukan Islam lebih bersungguh dan bersatu dalam memastikan apa yang dipujakan mereka, seperti sistem pluralisme yang berpandangan agama semua sama. Malah terdapat pertubuhan tertentu yang cukup aktif memperjuangkan hak untuk murtad di kalangan umat Islam di Malaysia. Mengikut laporan kebebasan agama antarabangsa pada tahun 2020 di Malaysia sahaja, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika di Malaysia, terdapat lebih kurang 68 kes setiap tahun bagi tujuan menukar status agama Islam ke agama lain. Apa yang lebih malang, umat Islam yang dirasuk ajaran sesat liberal turut bersekongkol dalam menghalalkan murtad, kahwin berlainan agama, dan suburnya budaya songsang LGBT. Sehingga kan ketika umat Islam menyambut Ramadan, mereka mengutarakan berbagai idea yang pelik-pelik. Tetapi mereka cukup beria, misalnya majlis berbuka puasa di kalangan gay dan majlis berbuka puasa di rumah ibadat bukan Islam, dan penampilan lagu raya yang bersulamkan unsur LGBT. Budaya songsang merosakkan pemikiran anak-anak kita. Normalisasi ajaran songsang ini yang terus mengasap boleh meranakkan akidah dan merosakkan akhlak umat Islam yang semakin meruncing, menyebabkan usaha dalam memperkasakan institusi agama dan pendidikan Islam begitu diperlukan. Kita bimbang dengan masalah jenayah sosial di kalangan umat Islam sendiri yang makin ketara, termasuk rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN mendedahkan 159,725 kelahiran anak luar nikah atau tidak sah taraf di kalangan wanita Islam didaftarkan di seluruh negara bagi tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Ini menunjukkan amal zina di dalam masyarakat kita semakin memparah. Ekoran daripada pengaruh media sosial yang menjadi satu tren dan kegilaan, terutama anak-anak muda masa kini. Adakah kita merasa aman ketika akidah digoyang? Adakah kita rasa selamat ketika akhlak semakin tenang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lebaran pada tahun ini pastinya lebih istimewa dan bermakna bagi kita. Mana tidaknya setelah 2 tahun kita menyambut Lebaran dalam suasana yang amat berbeza. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mengembalikan kemeriahan lebaran pada pagi yang mulia ini seperti sedia kala. Ini adalah kerana kita sedang berada dalam pelaksanaan fasa peralihan endemik bermula 1 April lalu dengan banyak pelonggaran prosedur operasi standard SOP. Endemik ini bermaksud satu fasa yang terkandung dalam pengurusan kereta awak penyakit berjangkit. Ia adalah keadaan di mana sesuatu penyakit atau ejen pembawa penyakit sentiasa berada di dalam komuniti, namun kewujudannya berada pada tahap stabil dan terkawal. Itu dimaksudkan dengan endemik. Tapi Ramadan turut membiasakan kita dengan solat berjemaah. Janganlah kita hanya memenuhi undangan keduri kahwin dan rumah terbuka di bulan Syawal ini tanpa ada semangat untuk datang memenuhi surah ilahi di masjid dan surau. Jangan hanya seronok menjamu selera dengan hidangan lazat di dunia, sedangkan janji hidangan lebih sedap dalam syurga kita kesampingkan. Jangan rasa gembira ketika dapat hadir di banyak rumah terbuka, sedangkan pintu masjid surau yang terbuka luas tidak ditemui. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami datangkan sisaan kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وبارك بجلالك وكمالك عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده خبيرا وبصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروا على عموم نعمه لعلكم تفلحون. Sidang jemaah sekalian, marilah kita semua memperteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui ibadah puasa adalah sifat takwa, kerana takwa itu adalah sebagai bekalan di ayat akhirat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Surah Al Imran ayat 10. Imam Al-Ghazali berpesan kepada umat manusia bahawa masalah umat Islam tidak begitu sahaja boleh diselesaikan dari faktor-faktor luaran sahaja, tapi seperti masalah politik atau ekonomi sahaja, tetapi masalah umat perlu diselesaikan dari masalah yang sangat mendasar, iaitu melalui penguasaan ilmu.
Ilmu adalah asas dari pemahaman dan keimanan. Ilmu yang benar akan membawa kepada keimanan yang benar dan juga amal yang benar. Ilmu yang salah akan membawa pada pemahaman yang salah dan amal yang salah pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Banyakkan bersedekah agar mereka yang memerlukan bantuan turut bergembira dan zarahilah sanak saudara pada hari yang mulia ini bagi merapatkan lagi tali persaudaraan. Rabulah peluang untuk menambahkan saham akhirat dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal bagi menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Maksudnya siapa yang telah berpuasa fardu Ramadan kemudian diikuti pula dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمير الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان برديشة وولي عهده السمو الأمير Tunku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma fiqhum lisadari wal aslih bihimul ibada wal bilad waj'al taqwa lahum khairul zad. Innaka ra'ufur rahimul jawad ya latiful bil ibadati ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa'izha minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal amana fi kulli hin wa zaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.